Dan kemudian utusan Jibril alaihissalam membacakan ayat ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata, dia telah mencipta, tapi dia tak beritahu apa dia cipta. Kenapa? Sebab dia mencipta kesemuanya. Ayat seterusnya, khalaqal insan. Dia telah mencipta segalanya dan terutamanya dia telah mencipta manusia. Minal am minal khas. Ia dari umum pergi ke spesifik. Dia telah mencipta manusia min 'alaq. Perkataan Arab alaq berasal dari kata kerja aliqah. Ia juga disebut alaqah. Ia bermaksud melekat dan menggantung, untuk berpaut dan tergantung. Secara implikasinya, orang telah mentafsirkannya sebagai gumpalan darah. Tetapi sebenarnya misalnya aliqa saidu fil ju'alah, ungkapan Arab bahawa haiwan itu yang anda cuba buru, ia tersangkut, ia terperangkap di dalam jaring. Itulah sebabnya aliqah digunakan, betul. Dan ia digunakan dalam erti bahawa alaqah, sperma lelaki melalui rahim dan semua itu, dan akhirnya ia menghamilkan seseorang ibu. Ia sebenarnya tergantung, mu'alaqah, alaq. Dan ini adalah sesuatu yang dibincangkan dalam embryologi moden. Dan pada masa itu tidak mungkin diketahui orang. Tidak sama sekali. Bukan hanya darah yang dikatakan oleh kebanyakan terjemahan. Alaq secara literal bermaksud yang tergantung. Dan jika anda melihat sonogram dan perkara seperti itu dan embryologi moden, peringkat awal pembentukan bayi, pengesahan bahawa sebenarnya impregnasi berlaku adalah gantungnya mu'alaqah. Ia tergantung secara literal alaq, subhanallah. Oleh itu terdapat banyak kerja yang dilakukan pada perkataan ini sahaja. Terdapat tempat lain di Al-Quran yang membincangkan mengenai embryologi. Tapi perkataan ini adalah kepentingan utama. Kerana ia memberi kesan kepada kita pada pengetahuan mendalam Allah Azza wa Jal dalam semua perkara, walaupun rahsia. Kita ni tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita seperti Allah Subhanahu wa taala tahu, dan itu adalah petunjuk ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Kami akan memperlihatkan, menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kuasa kami di alam dan bahkan di dalam diri mereka sendiri. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan ajaib Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga ia menjadi jelas bagi mereka bahawa sebenar-benarnya ini semua adalah kebenaran. Subhanallah.